tazkirah keluarga. Tazkirah keluarga. Dengar molek dah ni. Perihal munakahat. Tazkirah keluarga perihal munakahat. Adik aku deh. Boleh masuk molek tak? Nanti nak cek dulu. Mana telefon lagi? Siap dah. Tunggu mata deh. Kanak nak ngejah. Perihal munakahat keluarga. Tunggu kita janji tadi. Nak boleh ke masuk ni, kena cek suara-suara dulu. Lekat kodok ni. Apa gambar jadi lambat gitu? Cuaca gelap nak hujan. Kau tu nak awan paling ku ayuh mak. Cek suara dulu. Sebab dia memitok tadi. Selap kelong. Kau tu deh. Duk molek mak. Ngajar ke pagi? Pagi ngajar. Mak nak mari ke? Takut letih ya. Pukul 10. Lebih kurang pukul 10 baru kerana itu. 10.30 lah. 10. Pukul 10 tu dengan sedia-sedia dah lah. Tak apa pukul 10 mari dah. Duk relax, rehat-rehat sini. Kadang mari lah. Mari duk tidur-tidur kat ni. Tajuk lain-lain pagi. Tajuk lain petang. Tajuk lain. Tajuk lain-lain pagi. Suara bunyi. Suara dalam hak Lisa tu. Lisa ada. Dalam live. Salam-salam. Salam Jumaat. 7 orang, 8 orang, 10 orang. Terima kasih hadir. Sekarang ni kan nak tazkirah pada keluarga. Pada ayah. Pada mak. 2 orang lah. Mek tak ada hari ni. Mek pergi ke Kota Baru. Yeah. Ayah duduk kot tiang ni. Ayah nampak tak ayah? Dengar molek tak? Okey. Sambil-sambil tu minum-minum air tu ayah ada. Nanti nak cek suara lagi dalam tu. Salam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambil tu minum-minum air tu ayah. Suara terang dah. Terang belakang. Dua-dua lah ada suara belakang. Alhamdulillah. Baik dah. Kanak akan teruskan tazkirah. Lagi sekali dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada alim ulama dulu sampai sekarang. Semoga kita mendapat syafaat dan doa-doa mereka. Salam sejahtera pada semua adik kakak Jumaah yang dihormati. Salam sejahtera pada ayah, mak. Mek tak ada, kaya tak mari lagi. Yang dihormati. Syukur kita masih diberi peluang duduk berhalaqah di dalam majlis tazkirah keluarga. Perihal petunjuk pada jalan yang lurus. Seperti yang Kak Nak sebut tadi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jadi di dalam pecahan tajuk kecil perihal munakahat, iaitu perkahwinan. Hari ni kita masuk dalam perihal petunjuk jalan lurus berhubung di dalam pecahan tajuk kecil perihal munakahat, perihal perkahwinan. Tajuk ini adalah perkara fardu ain, wajib dipelajari. Boleh faham tak mak tu, ayah tu? Tajuk ni adalah wajib pada kita kena belajar. Sebab apa? Kerana duduk di dalam amal ibadah. Tajuk munakahat ni. Dia duduk dalam di dalam ibadah, amal ibadah. Yang terlibat dengan hukum hakam fiqh. Sebab fardu ain munakahat ni dia terlibat dengan hukum hakam fiqh. Seterusnya, tujuan kita belajar tajuk ni adalah kerana. Kita tengok tujuan apa yang kita kena belajar. Tujuan adalah kerana di dalam perihal munakahat
nikah kahwin. Kita yang nak berkahwin. Ibu bapa kita yang membenarkan kita berkahwin. Saksi semasa perkahwinan. Serta Tok Imeh yang menikahkan pasangan. Boleh faham tak adik kakak? Boleh dengar molek tak dalam TikTok semuanya? Maksudnya, bapa jadi ke fardu ain belajar munakah nikah kahwin ni. Sebab ia duduk terlibat di dalam hak amal ibadah. Dan dia terlibat juga di dalam hak hukum hakam fiqh. Boleh faham tak? Nikah kahwin ni ia terlibat dengan hukum hakam fiqh. Jadi tujuan kita belajar ni kerana perihal munakah, perihal nikah kahwin, kita yang nak berkahwin, kita nak nikah adik kakak weh. Hak duduk dalam TikTok belakang ni, hak nak nikah. Okey. Kemudian kita ibu bapa yang membenarkan kita berkahwin. Ibu bapa yang nak benarkan anak-anak berkahwin. Kemudian saksi semasa perkahwinan. Orang-orang jadi saksi. Serta Tok Imeh yang menikahkan pasangan tu. Semua tu kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab belaka. Sebab apa? Sebab ia duduk dalam hukum hakam fiqh. Boleh faham tak tu? Jadi, semua tu kena bertanggungjawab. Boleh tak faham? Orang yang nikah kena bertanggungjawab. Ibu bapa yang membenarkan anak nikah kena bertanggungjawab. Saksi-saksi semasa perkahwinan kena bertanggungjawab. Dan Tok Imeh yang menikahkan pun kena bertanggungjawab. Boleh faham tak tu tak adik kakak? Kalau cuai. Kalau kita cuai, berdosa. Sebab apa? Sebab tak betul. Boleh faham tak? Kemudian, kita tengok. Persoalan yang kita kena fikir betul-betul adalah kita bersalah. Yakni kita tidak belajar. Kita tidak diajar betul-betul perihal munakahah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Boleh faham tak tu mak? Ayah. Persoalan kita kena fikir betul-betul apa? Apa kita kena fikir sungguh-sungguh dalam hal nikah kahwin? Cuduk senyap mikir dulu. Apa kita nak fikir sungguh-sungguh hal nikah kahwin ni? Adalah kerana kita bersalah. Yakni kita tak belajar. Kita tidak diajar betul-betul munakahah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Benda nikah kahwin ni Allah Taala syariat dalam Al-Quran. Kalaulah sekiranya kita tidak diajar, tidak belajar dengan betul-betul, tak fikir betul-betul, kita akan buat perkara kesalahan. Kemarin beberapa perkara dah nak sebut akhir tazkirah. Gapo kesalahan? Dibuktikan dengan ayat-ayat Quran dengan terang dan jelas. Daripada surah Tahrim, surah An-Nur, kemarin. An-Nisa, surah Yunus. Tu panjang lebar kemarin tu. Bukti Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala meletakkan pagar hukum hakam dalam nikah kahwin kepada kita. Jadi kalaulah kita, tapi bapa kita ni terlepas pandai adik kakak jemaah. Kenapa kita terlepas pandai? Tak boleh nak salahkan kita juga. Moga kita ni jahil. Kalau lagu mana ayah mak? Moga kita rakyat jahil duduk kampung. Apa tak? Hak tanggungjawabnya siapa? Tok Imeh. Orang-orang alim, orang-orang yang reti, orang-orang yang tahu. Dalam hal ni, dalam hal hukum hakam perkahwinan.
Jadi, bila tidak belajar dan tidak diajar, bermakna perihal nikah kahwin yang kita duk amal selama ini datang daripada mana? Tu persoalannya mak ayah, jemaah dalam TikTok semua. Kalau sekiranya kita tak belajar hal nikah kahwin, kita tidak diajar dengan betul hal nikah kahwin. Jadi, kita pandai mari mana tu nikah kahwin kita sekarang ni? Learning ni. Lagu mana ayah? Mak, boleh jawab. Kita pandai daripada mana? Bila kita tidak diajar, tidak belajar munakahat, kita tak belajar. Dan tidak diajar munakahat kepada kita. Orang ajar pun tak ada, kita pun tak belajar nikah. Jadi bermakna, nikah kahwin hak kita duk amal puluh-puluh tahun selama ni, mari mana? Datang daripada mana persoalannya? Tu, kita kena fikir. Boleh faham tu dah? Mak ayah, jemaah dalam TikTok. Seterusnya, silap lakah. Maaf. Siapa tok guru yang mengajar perihal nikah kahwin? Ni persoalan pula. Ya soal lagi. Ya soal siapa yang mengajar? Siapa tok guru yang mengajar nikah kahwin? Siapa tok guru kita? Bukan mak ngayah saja ni, seluruh jemaah dalam TikTok duduk pakat duduk dengar tengok ni. Malaysia, Indonesia, Thailand tak ada suara. Jemaah kata tak ada suara. Sekarang ni lagu mana jemaah? Boleh tak nanti kan nak cek suara? Tak ada suara. Boleh tak nanti kan nak cek suara? Tu ada tu suara. Ada suara dalam TikTok kan nak? Takut dalam hak jemaah Sudah cek hak jemaah sendiri. Ada tak suara? Semua Assalamualaikum semua. Jemaah yang salam mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dah. Ya, okey. Terima kasih jemaah. Ni kan nak duduk live bersama mak ayah. Cuma ayah dia nusuk sikit. Ada sikit lah. Ya malu-malu. Malu-malu sikit ayah kat anak tu. Baik. Seterusnya. Tengok tu adik kakak. Kalau kita perhati. Siapa tok guru yang mengajar nikah kahwin? Tu persoalan. Jalan-jalan syariat. Jalan dan cara nikah kahwin yang ditunjuk ajar Allah Ta'ala tidak diketahui. Apa adik kakak? Kita. Jalan-jalan syariat, jalan-jalan dan cara nikah kahwin ni, Allah Ta'ala tunjuk ajar dah. Apa kita tak tahu? Tu persoalan. Jalan-jalan nikah kahwin, Allah Ta'ala tunjuk ajar dah kepada kita dalam Quran. Berpuluh-puluh ayat. Adik kakak boleh tengok dalam appendix Quran Andalus. Alik belakang sekali. Susun ni ayat-ayat Quran tu. Tengok. Berapa tepat, berapa puluh daripada awal sampai ke mati. Kita masuk kubur. Ni adik kakak, Allah Ta'ala sebut perkahwin ni. Jalan-jalan syariat, cara, semua tu Allah Ta'ala tunjuk ajar belakang dah. Tetapi apa yang kita tak tahu? Tu persoalan. Lagu mana jemaah dalam TikTok? Jemaah dalam rumah biru lah dah. Jemaah dalam TikTok belakang. Ayah mak. Dia kalau Tok email kampung kita pun puluh-puluh tahun. Berapa orang Tok email tukar. Ngajar dok munakah nikah kahwin kepada jemaah kampung. Jemaah lagu mana adik kakak tepat adik kakak jemaah masing-masing kampung jemaah tu. Ada ke tak? Puluh-puluh tahun lepas tukar Tok email ada ajar munakah perkahwin ni. Kampung tempat masing-masing ada ke tak? Kampung kita lagu mana ayah? Mak, ada ke tak? Jawab orang nak dengar. Tak ada. Ayah jawab tak ada. Kampung kita tak ada orang ngajar munakah perkahwin ni. Lepas tu
Kita pandang mari mana nikah kahwin tu. Persoalan. Tu you tanya tu tak ni? Atau kadang-kadang nak suka tu. Jadi kita pandang mari mana. Selama ni kita duk amal perkahwin ni anak cucu kita tu. Tu persoalan sah. Bukan main-main. Kayak tak ada. Quran berpuluh-puluh tempat dalam Quran sebut. Tentang nikah kahwin, poligami. Bukan baru-baru. 1400 tahun lagi. Allah Ta'ala sebut dah. Nak ayat bunyi. Tapi apa yang kita terlepas pandai pada ibadah munakaha. Terbesar sebenarnya perkahwinan ni. Kalau kita tengok sini. Sebabnya, ia terlibat di dalam dosa-dosa besar. Faham tak tu dah ayah mak? Bapa tu. Kerana dia bila nikah kahwin melahirkan baka manusia. Baka keturunan. Kita akan buat manusia. Akan melahirkan baka benih manusia. Bila kita berkahwin. Nampak tak? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut banyak. Dan paling banyak sebenarnya. Baka-baka manusia dalam Quran dia sebut. Baka ni, baka gini. Apa yang kita terlepas. Benda besar tapi pakat terlepas. Berhubung dengan munakaha perkahwin ni. Apa tu adik kakak. So kita mikir dah tu. Sebab itulah. Hak dulu-dulu kena ajar dah. Tajuk ni. Bermakna kita ni sebutir kampung. Tak tahu gapo nikah kahwin. Bahagian munakaha. Sebab kampung-kampung Jumaah. Contohnya kampung-kampung Jumaah dalam TikTok lagu mana? Ramai-ramai ni duduk dengar ni. 47 orang, 9, 10 orang ni. Hak duduk dalam. Lagu mana Jumaah? Kampung masing-masing. Ada tak ajar bahagia. Ada tak kita belajar sungguh-sungguh munakaha perkahwin ni. Dan ada orang ngajar kampung kita. Tu email bertukar tu email puluh-puluh tahun. Ada tak ngajar. Munakaha untuk kita. Perkahwin ni kepada Jumaah kampung kita. Bahkan kalau tak ajar, kita tak belajar nak tahu mana. Pandai mari mana. Nak pandai mari mana nikah kahwin tu. Selama kening kita duk amal nikah kahwin. Persoalannya kita pandai nikah kahwin ni mari mana. Hak kita duk amal selama ni puluh-puluh tahun. Nikah kita, nikah anak cucu kita tu. Boleh tak fikir tu adik kakak. Assalamualaikum. Jumaah kita bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jumaah. Alhamdulillah. Tu benda adik kakak. Kita perlu fikir ni benda-benda besar. Tapi apa? Tutup. Allah Ta'ala sebut banyak. Baka keturunan. Baka manusia dalam Quran ni. Tapi apa yang kita jadi tutup. Terhijab. Tak tahu. Sebab tak ada diajar. Kita orang kampung. Jumaah-jumaah kampung. Jahil. Tak boleh kata kita. Tugas tanggungjawab besarnya kepada siapa? Tu email. Ni lah berat ni. Jawatan tu email ni. Pada berapa orang dah bertukar tu email. Kapan tempat duduk kita. Sore-sore. Tengok tu. 2-30 tahun hidup. Lagu mana? Boleh fikir tak? Baik dah. Ni nak suruh kita mikir berhubung dengan perihal nikah kahwin. Munakaha dalam kehidupan kita. Sebab benda ni adalah benda besar terlibat dengan dosa-dosa. Akan melahirkan baka keturunan. Kita duduk nikah tu. Dan ia terlibat pula dengan dosa-dosa besar dalam tu. Jadi, jalan-jalan syariat, jalan dan cara nikah kahwin yang ditunjuk ajar Allah Ta'ala tidak diketahui. Dan kalau melakukan nikah kahwin, sikit-sikit dicampurkan dengan hukum hakam sunnah. Tengok tu.
Mulut duk kata ikut sunnah, ikut sunnah. Hakikat lagu mana mak ayah? Hakikat tidak faham. Bapa tu? Moga cara dan jalan yang disyariat di dalam Quran tak belajar. Tidak tahu. Tu benda adik kakak. Jalan syariat, jalan-jalan dan cara-cara dan cara nikah kahwin. Semua tu ditunjuk ajar oleh Allah Ta'ala dan sikit-sikit dicampur dengan hukum hakam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai-ramai pok-pok kita mulut duk jetak ni, duk kata ikut sunnah selama ni. Lagu mana? Hakikat tu. Hakikat kita duk kata sunnah tu. Kalau tak belajar, tidak diajar. Pandai nikah kahwin ni. Pandai mari ikut mana? Hakikat kita tak faham pun hamu nak hak nikah kahwin. Moga kita tak belajar cara dan jalan yang disyariat dalam Quran. Tapi pandai pula kita sebut sunnah. Ke lagu mana adik kakak? Boleh faham tak tu? Boleh mikir tak kita? Ada lekat sikit dalam rumah TikTok hak baru. Nanti nak cek mata. TikTok hak baru. Okey, molek dah. Seterusnya adik kakak. Boleh faham tak tu tak? Jadi kita ni adik kakak, dia kata sesungguhnya semua perihal nikah kahwin diberitahu semua perjalanan nikah kahwin daripada perihal menyukai. Maksudnya berkenal. Daripada mula-mula kenal. Masuk pula pada apabila dah kenal mengaku, pergi kepada risik-risik. Tanya khabar. Dia panggil kita tanya khabar. Hak tino, hak jatuh, hak kita kenal tu. Okey. Dan seterusnya, kamu dia berkenal, tanya khabar, masuk kira bicara. Yalah tak? Perikat dia tu. Masuk kira, masuk kecek kira. Dah kenal, tanya khabar, dah gitu gini. Okey. Gilah masuk tanya, kecek kira. Orang tengah. Ada pula orang tengah. Adalah orang tengah yang amanah. Orang tengah yang amanah ni lagu mana? Orang tengah yang reti agama. Tu dia. Mak, ni bahaya ni mak ayah weh. Orang tengah hak jo kira ke kita tu nak besar tu. Rasulullah suruh orang tengah tu orang amanah, orang reti agama. Bukan orang tengah hak putaran lah. Boleh faham tak mak ayah? Jemaah dalam TikTok, jemaah dalam rumah biru, jemaah dalam TikTok dua-dua. Boleh faham tak tu? Orang tengah ni Rasulullah perintah suruh orang yang amanah, orang yang ada reti agama. Bukan orang tengah hak putaranggah. Orang tengah putaranggah lagu mana? Yakni orang tengah hak tak reti agama syariat Islam. Hak tengah saat ni tu tak reti syariat agama. Dia tidak boleh jadi orang tengah kalau dia sendiri tak reti agama. Jangan kita ni apa panggil orang tua ni suka sangat nak pelaga orang. Nak pelaga orang tu. Nak jadi orang tengah tu suka sangat. Sedangkan kita tak sepenuh agama. Rasulullah tak wi jadi orang tengah kalau kita orang tengah tidak amanah, kita orang tengah tidak reti agama. Sebab perihal syarat-syarat pemilihan calon isteri, syarat-syarat pemilihan calon suami, kena memilih calon mengikut ad-din. Tengok tu. Orang tengah nak buat kira kita nikah anak jatuh anak tina kita tu. Mestilah dia tahu syarat-syarat. Calon hak nak jadi isteri, calon hak nak jadi suami. Dia kena pilih calon hak ikut ad-din. Gapo ad-din? Agama yang bersyariat sampai mati. Tu benda. Jemaah kita kata cakap jujur. Tengok tu. Kalau kita tak reti agama, lagu mana? Jemaah hak jom kira tu. Orang tengah hak jom kira tak reti agama tu lagu mana adik kakak. Sedangkan bila kita nikah, bila kita anak cucu kita nikah kerana kira dia, kalaulah kedua-dua pasangan tu tak reti agama, lagu mana agak? Lagu mana agak? Moga orang tengah sendiri tak reti nak tengok.
Sebab kalau orang tengah tu reti agama, dia tapih lah. Dia tapih dulu dengan napih tu. Tak, dia tapih dulu molek hudu. Hak pasangan. Hak dia nak pelaga, nak menikah tu. Nak jadi tok minuk sangat. Orang nak jadi tok minuk ni kena reti agama. Nak pelaga anak orang ni. Sebab apa dia kena tanggung juga orang tengah ni yang ngemai adik kakak. Orang tengah adalah subhat juga. Sebab dia, pucuk daripada dia. Jom kecek. Kecek hak keluarga Tino, kecek hak keluarga Alik Jatah suruh nak pelaga hak pasangan ni. Hak dia kecek wi. Dia tu akan tanggung. Kalau hak dua-dua hak nikah tu tak reti agama, ke mana agak dia? Kena tanggung lah orang tengah ni. Lepas tu lah kita kena terutama kalulah orang tengah tak reti agama, ia akan menipu mak, ayah. Lebih tak? Jemaah adik kakak dalam TikTok ni. Kalau orang tengah tak reti agama, ia akan menipu. Duk royak berhubung dengan calon suami, calon isteri kepada kita tu. Nipu macam-macam lah adik kakak weh. Lepas tu hak berlaku punah keluarga tu. Molek kaya semaya bel nikah tak reti gapo satu. Kereta hak bini orang, motor hak bini orang, rumah sewa. Lelah. Adik kakak. Berlaku penipuan dia panggil. Seterusnya, lagu mana? Dia kata, lagu mana adik kakak? Belajar atau tidak perihal nikah kahwin yang disyariatkan di dalam Al-Quran. Persoalannya, lagu mana kita adik kakak dalam TikTok, mak ayah, lagu mana? Belajar ke tak? Dia tanya. Perihal nikah kahwin yang disyariatkan dalam Quran. Jawab dengan jujur. Belajar ke tak? Mak ayah. Gimana ayah? Tak suruh. Belajar ke doa sebenar, royak sengoti. Jemaah dalam TikTok, royak dengan sebenar sejujur-jujurnya. Belajar ke doa nikah kahwin. Di dalam syariat. Yang disebut dalam Quran. Yang disyariatkan dalam Quran. Bapa? Kita ibu bapa, kita kerabat, kita rakyat kampung. Telah diajar atau tidak? Perihal cara dan syarat. Kalau nak dinikahkan anak cucu. Faham ke tak? Kita orang kampung sebenarnya, kita ibu bapa sebenarnya, kita kerabat sebenarnya, telah diajar atau tidak? Kita rakyat kampung telah diajar atau tidak? Cara syarat kalau nak nikah. Nak nikah ke siapa? Nak nikah ke anak cucu. Ada ke tak diajar? Mak, ayah? Selama ni. Bapa yang royak lagi? Orang alim. Tok guru. Dengan baik dah. Orang ngajar. Bersuara atau tidak kepada penduduk kampung. Kepada jemaah kampung. Gapo? Perihal perkahwinan yang nak dibuat. Yakni perkahwinan mengikut syariat Islam. Maksudnya, orang alim, orang yang tahu hukum hakam perihal perkahwinan, ajar atau tidak. Tegur ajar atau tidak kepada jemaah kampung yang tidak alim. Yakni jemaah kampung yang jahil. Hanya tahu nak menyelesaikan nafsu syahwat anak-anak yang karut. Allah subhanallah. Lagu mana adik kakak weh? Dalam TikTok belakang, mak ayah. Ada ke tak dia tanya persoalannya? Orang alim, tok guru, orang ngajar. Dia bersuara ke tak kepada penduduk kampung ni? Jemaah-jemaah kampung ni. Nikah kahwin yang nak dibuat tu. Mengikut jalan-jalan syariat Islam. Ada tak royak? Wi ke tak ceramah? Wi ke tak kerusuh? Kepada jemaah kampung? Wi tak taklimat? Ada tegur ajar ke tak jemaah kampung kita tu? Sebab orang alim, orang tahu hukum hakam perihal nikah kahwin, dia kena ajar. Persoalannya,
di bawah fardu kifayah. You ajar ke dok? You tegur ajar ke dok kita Jumaat-Jumaat kampung yang tidak alim ni? Sebab Jumaat kampung ramai-ramai ni banyak ramai jahil. Sebab Jumaat kampung dia nak menyelesaikan nafsu syahwat anak-anak yang karut tu je. Dia nak selesainya. Kita orang alim. Kita orang ngajar ni. Kita goreng ke dok? Sebab orang-orang kampung, orang-orang Jumaat kampung, gapo semua ni, dia tak tahu hukum hakam. Lagu mana? Nak selesai. Jumaat kita masuk risalah ramai weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jumaat yang hadir. 50 Jumaat dalam TikTok hak lama. Baru ni adalah ramai jugalah. Alhamdulillah. Seterusnya Jumaat. Pehera tu tak? Terima kasihlah Jumaat dalam rumah TikTok belakang tu. Dia kata lagi sini. Nak berkahwin di satu-satu tempat. Tengok. Kita perhatilah di tempat masing-masing deh. Di kampung Soto, di tempat kampung rumah adik kakak masing-masing. Lagu mana? Nak berkahwin di satu-satu tempat. Mesti di dalam pengetahuan Tok Imeh. Jalan tak? Nak nikah anak Jumaat kampung ni, mestilah benda tu diketahui oleh Tok Imeh tahu. Di dalam pengetahuan Tok Imeh, mesti kena wayak kau Tok Imeh. Kau lagu mana mu? Ayuh, Jumaat. Jadi, wajib kena mengisi boreh. Wajib di dalam pengetahuan Tok Imeh pada pihak lelaki dan pihak perempuan. Sebab apa kena Tok Imeh tu tahu tu? Sebab kita nak nikah ni kena isi boreh. Nak nikah ni. Kau lagu, kau tak isi boreh mak. Tempat kapal contoh kita. Kan nak tak tahu tu. Gimana mak ayah? Isi boreh ke tak? Ayah? Isi boreh ke tak? Isi boreh surat tu lah ayah kata. Bermakna di dalam pengetahuan Tok Imeh. Sebab kena pergi jumpa dia isi boreh hak tina hak jatuh nak nikah tu. Kau lagu mana? Jumaat. Jadi, persoalan di sini, soalan sini ya tanya kita, apakah kuasa Tok Imeh? Apakah kuasa di dalam hak kehendak syariat Islam yang mesti ditegakkan oleh Tok Imeh? Kalau anak buah, kalau orang kampung nak berkahwin. Ni tugas Tok Imeh ni. Tugas Tok Imeh. Gapo tugas dia? Apakah tugas Tok Imeh? Apakah kuasa Tok Imeh dalam hak kehendak syariat Islam yang mesti Tok Imeh ni kena tegakkan? Betul. Kalau anak buah kita, anak-anak orang kampung kita nak nikah. Lagu mana adik kakak? Tok Imeh belajar ke dok ni? Masalah. Sini. Jumaat kita ada kata apa? Jumaat kita kata di Malaysia kena isi boreh online. Ya. Jumaat kita tu di Malaysia ada kena isi boreh online. Kena ngesah. Kena ngesah Tok Imeh. Jumaat kita tambah. Bermakna Tok Imeh tahu juga. Wajib kena tahu Tok Imeh tu. Sebab dia kena pergi jumpa. Jadi, dah kuasa Tok Imeh tu, kalau dia tahu anak-anak buah dia nak nikah, dia kena patut buat gapo Tok Imeh ni. Tugas dia. Kuasa dia dalam bidang kehendak syariat Islam yang mesti dia kena tegak. Lagu mana Jumaat? Sepatutnya mengikut tafsiran syariat. Apakah Tok Imeh kena buat ke atas calon yang nak berkahwin? Gapo hak Tok Imeh kena buat ke atas calon hak nak nikah? Sepatutnya Tok Imeh royak mengikut dia panggil tafsiran syariat. Apakah syariat Islam suruh Tok Imeh buat? Tu persoalan Tok Imeh. Lagu mana Jumaat kita weh? Boleh faham molek tak tu? Pasal benda ni telah ditunjuk ajar oleh Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Khalifah yang kedua. Dan kemudian pula
Zamir moden, masa Zamir moden ni, di Martapura. Martapura daripada Syekh Ahmad Arsyad Banjar. Hak penulis Perukunan Melayu, Perukunan besar tu adik kakak. Hak Zamir moden ni. Kita tahu ke tak? Mak tahu tak? Kitab Perukunan mak. Tahu? Ayah? Tahu tak ayah? Tahu. Tuai dia hak walaupun tak reti baca, tapi tahu bahawa ada kitab Perukunan hak soho seluruh dunia. Zaman-zaman dulu orang duk belajar. Sebelum nak ada kitab hak lain-lain. Kitab Perukunan hak kuning tu. Jadi, tuai kitab tu lah. Namanya Syekh Arsyad Banjarnya. Kemudian so lagi di Pasai, Aceh. Orang Indonesia ada dengar ke tak ni? Bolehlah nak tambah-tambah gapo kan nak royak ni. Kena ke tidak? Di Pasai, Indonesia. Semua dan masuk di atas kira sokmo tu anak cucu orang Martapura lah tu. Semua kan nak panggil asmah sokmo tu. Okey. Jadi hak Zamir ni pun daripada Syekh Ahmad Arsyad Banjar ikut cara Saidina Umar Khattab buat. Jadi kita lola ni terimeh kapun tempat duduk kita ni ikut kedak cara seperti Saidina Umar Khattab buat. Lagu mana adik kakak di kapun tempat adik kakak? Gapo dia? Hak Saidina Umar buat. Sebelum nak benarkan pasangan tu nikah kahwin. Ya panggil habis. Ya panggil majlis tahkim. Majlis tahkim ni perjumpaan. Gapo dia majlis tahkim tu adik kakak? Iaitu perjumpaan antara keluarga hak tino hak jatah bersama-sama dengan pasangan hak nak nikah tu. Gapo dia buat dalam majlis tu? Majlis perjumpaan tu, gapo dia buat? Antaranya pasangan hak nak nikah dua-dua tu disoal dulu. Soal harga apa adik kakak? Soal harga apa? Ya soal cara semaya fardu 5 waktu. Tu ya soal. Kecek dengan mulut, kemudian amal dengan perbuatan. Royak pandai-pandai buat. Kecek dengan mulut, amal dengan perbuatan. Boleh faham tak? Bermakna kalau royak kata pandai, ya gapo dia akan soal pula? Ya so buat, lakukan, sebut. Apa hak kata pandai tu? Gapo dia hak ya soal? Dalam semaya, kalau semaya. Mula-mula, ia akan soal berhubung dengan rukun 13 solat fardu. Sebut dengan tertib. Menyebut rukun 13 dengan tertib. Kalau dah mengata pandai semaya. Gimana mak? Ayo. Jemaah dalam TikTok belakang ni. Soal ke tak? Nak nikah anak-anak cucu kita. Boleh sebut ke tak? Hak kita nikah dah. Rukun 13 solat fardu dengan tertib. Hak kita nikah dah. Hak baru nak nikah satu cerita. Hak kita nikah dah dulu. Lah ni boleh anak cucu dah. Boleh dah lagi kita semaya-semaya sebut dengan tertib rukun 13 solat fardu. Lagu mana adik kakak? Tu benda. Kalau tak boleh sebut dengan tertib rukun 13 solat fardu bermakna apa? Kita gonje, dia panggil kita gonje dalam semaya. Tukar barang. Tu berat tak berat. Kalau tak boleh sebut dengan teratur, dengan tertib rukun 13 solat fardu bermakna semaya kita gonje. Tak tegak molek. Tak comel molek semaya kita. Lagu mana jemaah kita dalam TikTok? Jemaah kita dalam TikTok hak Lisa Kanak salam-salam. Dua-dua. Dari dua TikTok ni kan nak buat. Lagu mana pandangnya jemaah-jemaah ramai-ramai ni boleh nak komen. Hak kan nak duduk sebut sana tu. Itulah pucuk sebab
adik kakak, jemaah. Kita nak nikah anak kita, pasti ke dulu buat majlis tahkim, email panggil. Jemaah kampung tak reti nak soal semaya, jemaah sendiri pun tak reti semaya juga. Mak suka. Sorry jemaah sedap ngilah. Deh, mak suka. Dah kita sendiri pun tak betul semaya, pada soal anak kita reti ke tak semaya. Jadi, kita kena panggil email lah hak reti kau lagu mana jemaah. Assalamualaikum ke anak dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam gapo dia saat ni sebut, dalam majlis tahkim kita tu, kita kena panggil email lah jonyok sebab kita mak pok ni, ibu bapak ni tak reti nak soal sebab kita sendiri pun tak betul. Rukun 13 solat fardu. Lepas tu mana agak mak? Ayah, mana? Ayah boleh sebut tak dengan betul, dengan tertib. Mak boleh sebut tak dengan tertib rukun 13 solat fardu. Okey, jemaah-jemaah kampung kita lagu mana? Boleh tak sebut dengan teratur? Rukun 13 solat fardu. Tu persoalannya. Kalau kita sendiri tak reti nak ukur betul salah. Apa ni? Rukun 13 solat fardu. Macam mana kita nak soal anak cucu? Sebab itulah ya kena orang yang paling berkuasa, bertanggungjawab, tugas siapa hak kena soal tu, tugas tu imam yang menikahkan pasangan tu. Sebab budak dua-dua ni ya kena pergi isi borang dulu. Pergi jumpa tu imam nak isi borang, nak nikah. Lepas tu imam tak tanya nak nikah tu. Tanya gapo tu imam hak duk selalu duk tanya hak nak nikah tu. Tanya bila nak buat. Pak buat apa gitu ke? Mak kata sudah dah lah. Lelah sakit. Imam pun. Jadi imam tidak ikut jalan syariat. Hak Saidina Umar maksudnya imam tadi tidak duk soal seperti jalan seperti yang ditunjuk ajar oleh Saidina Umar Khattab radhiyallahu an. Dan juga yang ditunjuk ajar oleh Ahmad Arsyad Banjar. Sebab tak soal ni perkara hak jatuh tina nak nikah ni reti dak semaya. Sebab dalam persoalan reti dak semaya tu kena tanya pula. Kalau dah reti, sebut dengan betul susunan rukun 13 solat fardu dengan tertib. Barulah kalau kita sebut dengan lancar dengan betul buat nak reti semaya. Cucu anak-anak kita tu. Pandai sungguh bolehlah nak semaya. Boleh nak semaya. Pandai sungguh bolehlah nak nikah. Baru luluh. Ada lagi. Hak tu sebut baru. Kena buat pula. Lepas pada sebut dengan betul. Selain pada sebut dengan betul. Dan apabila pandai dah sebut tentang rukun 13 gapo semua persoalan. Kemudian kena lakon ke. Lakon ni buat. Buat. Start pada bertakbiratul ihram sampai ke salat. Tu, dia kena uji pasangan yang nak nikah tadi. Biar betul-betul. Lepas tu, mula-mula, sore-sore soal. Lepas tu, berjemaah pula, cara berjemaah. Lagu mana semaya cara jemaah. Dah mu nak bini sangat. Mu nak nikah sangat. Dah mung akan jadi ti'imeh pada bini mung. Mu kena pandai pula. Sebab syarat berkahwin yang bermunafaat ialah berjemaah. Ke lagu mana, Mak? Ayah. Mak penipal orang boleh-boleh. Jari orang. Mak kata jari orang nak panggil, nak suruh baca lagu tu. Tak ada orang, Mak kata. Tak boleh lah. Sebab syariat suruh lagu tu, Mak. Sebenarnya tak boleh. Tapi disebabkan sani lah juga. Orang-orang pemegang agama. Moga kita tu email pun tak belajar juga hamunakah. Mak kata nak panggil royak sosodok juga tu email pun. Tak boleh lah. Hak ni lah yang jadi bahaya ni. Mak, ayah. Jadi bahaya.
bahaya pada bakal keturunan. Sebab Sayyidina Umar tak buat. Jaga sungguh-sungguh. Dia takut umat Rasulullah ni lahir dia takut umat Rasulullah ni dia nikah dengan tidak tahu agama. Akan duk pikul dosa belaka tu. Akan duk pikul dosa start pada hari nikah pertunangan, hari nikah kahwin, hari risik-risik gapo semua tu. Start pada hari tu lagi. Sebab Quran sebut belaka sebenarnya tu. Noyawi. Jemaah kita kata, ada jemaah kita jawab, cara nikah kahwin, lepas tu cara ke rukun 13 nak royak, kau tambahkan anak sebut tadi. Betul jemaah kita kata. Okey. Jadi kalau kita ikut syariat sungguh, ya kena buat. Dia panggil jalan cara saat ni. Kalau kita tak buat jalan cara sebelum nak nikah, pasangan nak nikah saat ni, bermakna kita tadi ingkar. Lawe. Ingkar ni lawe. Hak siapa? Hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Lawe hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hak ni lah tempat bahaya ni adik kakak. Jangan kita buat main-main. Nah, tempat bahaya ni. Sayyidina Umar buat, ia ikut syariat. Begitu kok Ahmad Arsha Banjar buat mengikut syariat. Ahmad Arsha Banjar tu, dia buat ikut syariat juga. Dia kita ramai-ramai ni buat ikut nafsu. Nampak tak? Pas kita nak lawan, nak kira mudah hak mana? Yalah tak? Tak boleh. Agama tak boleh kita nak buat mudah. Tak boleh nak tawar-menawar. Kau lagu mana adik kakak dalam TikTok ramai-ramai? Ni bahaya ni adik kakak. Kita fikir benda tu nikah kahwin ni benda mudah. Benda tak payah belajar nikah kahwin. Sebab tu pakat tak belajar belakang. Sebab tu Tok Emil tak ngajar. Sebab Tok Emil sendiri pun pandai mudah nikah kahwin. Tak khabar. Dosa berlambuk-lambuk. Duk kena pikul. Pas-pasel. Lagu mana adik kakak? Lagu mana pandangan adik kakak? Dalam Quran sebut puluh-puluh tepat. Lepas ni kan nak akan royak. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut puluh-puluh tepat. Benda-benda ni, hukum hakam syariat. Sebab kita manusia ni tak boleh nak tawar menawar. Syariat Allah Ta'ala ni. Kurang sikit pun tak boleh, mak. Kita katakan tak payahlah. Payah kalau nak ikut syariat. Kalau payah-payah tak usah buat. Yalah tak? Jangan. Tu tawar menawar dengan Allah Ta'ala tu. Adik kakak weh. Ayah mak. Ingat baik benda kata-kata tu adalah kufur. Kufur dah. Kita sebab apa? Sebab kita menentang arah Al-Quran. Cuma kita kata setuju. Nampak dah tu dah. Alhamdulillah. Setuju. Dan sebenarnya tajuk ni kalau pihak sungguh adik kakak kita mikirlah sikit. Kurang-kurangnya kat anak royak kita pakat mikir pada generasi akan datang kita. Anak cucu kita nak nikah pula tu. Dulu kita salah dosa pikat. Pikat anak cucu kita lah. Kita kena jaga dah lah adik kakak. Kesalahan pada pikat kita. Biar kesalahan tu berhenti setakat kita je mak ayah. Nampak tak? Jangan kesalahan tu menerus sampai ke anak cucu kita. Kita kena sekat dah kesalahan tu. Sebab apa? Kita mati esok. Kesalahan tu akan diamal turun-temurun oleh anak cucu kita. Kita dalam kubur lagu mana? Esok akan terimalah esok kerana kita ingkar tu. Sebab Allah Ta'ala tidak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dalam Quran hadis suruh buat cara lagu tu. Sebab apa yang kita ambil alasan mana kita tak siap buat. Cara nak soal dua pasangan tu nak nikah tu, soal semaya, soal baca Quran. Kita ambil mana kalau tak siap buat tu. Hello, kok mana? Kita tak siap buat, tak siap nak soal hak pasangan nak nikah tu. Reti ke dak semaya, reti dak baca Quran seperti Sayyidina Umar tegahkan buat pada masa dia mengetah. Begitu kat pada zaman kita ni Ahmad Arsha Banjar tu buat.
Begitu juga di Aceh buat. Siapa kolon ni? Alat kita pakat lepas tangan. Alasan gapo kita nak royak pada Allah Ta'ala. Tu benda adik kakak. Kita kena mikir. Biar kita dengar hari ni, kita fikir untuk generasi baru kita. Anak cucu kita akan datang. Hak kita istighfar. Biar Allah Ta'ala betul jalan lurus ke kita akan datang. Biar betul dalam hamunakah akan nak ada sebut-sebut lelah ni. Biar betul di segi hamunakah. Inilah maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Hak kita minta dalam ayat ni surah Al-Fatihah. 7 ayat tu. Nak betul jalan nikah kahwin. Tak sih dah. We punah supaya kita, we rusak apa kita. Banyaknya tanggungan dosa yang kita kena tanggung. Tak boleh nak pikul banyak. Kesalahan. Bertubi-tubi. Kesusahan akan dikenakan dengan macam-macam masalah. Kita tak sih lah. Dia panggil tak ada keberkatan. Sebab bila kita ingkar, Allah Ta'ala tak tahu dah lah keberkatan dia. Dijauh dalam rahmat dia. Jadilah kita orang yang dijauhkan rahmat. Ni kita pandai-pandai nak ingkar hak Allah Ta'ala suruh. Hak Allah Ta'ala perintah. Cuma kita kata, setuju sangat. Bab munakahat ni tak boleh dipandang ringan. Betul Jumaah. Terima kasih Jumaah yang masuk buat komen. Itulah betul lah tu Jumaah. Kita tak boleh buat pandai yang munakahat. Benda besar dalam kehidupan bakar manusia. Tok Ime kena pikul lah apabila dia tak ajar kepada Jumaah kampung kah. Kena pikul dia. Kalau Yasin tak ajar kepada Jumaah kampung dia supaya tahu reti hamunakah. Ni. Kau nak jadi Tok Ime tak reti munakah. Tu persoalan. Nak jadi Tok Ime hak tak reti munakah kah? Kau lagu mana? Tu benda. Sedekah benda tu fardu ain kepada rakyat kampung kita. Orang di bawah jagaan kita, orang pilih kita. Orang amanah kita, pilih kita suruh jaga Jumaah kampung. Jumaah kampung pilih kita. Kita tak sejaga ke? Sebab itu fardu kifayah kepada dia Tok Ime. Sebab dia pergi jawatan daripada amanah orang kampung. Pero adik kakak. Amanah orang kampung tugas ke dia jadi Tok Ime. Bapa nak tupai ilmu amal ibadah sebab orang kampung ni jahil-jahil belaka. Kita Tok Ime tak sih kau nak jalankan tugas tu. Tolong membetulkan. Kau Tok Ime sendiri tak reti juga hamunakah. Persoalannya. Ke lagu mana adik kakak? Batu yang jadi tak ada persoalan, tak ada nak buat tu. Kepada Jumaah kampung tak ada mari nak hati. Nak bimbingnya, nak tunjuk ajar, nak panggil. Jumaah kampung, tazkirah, ilmu. Pikul tu Ime. Lagu mana ayah? Ayah nak kata apa ayah? Lagu mana mak? Mak nak kata gapo mak? Lagu mana Jumaah? Nak kata gapo Jumaah dalam TikTok? Boleh tulis komen. Ayah kata buat mudah-mudah. Jaga. Ayah, Jumaah. Hukum hakam Allah Ta'ala ni tak boleh nak buat mudah weh. Ni buat mudah-mudah. Tak boleh nak tawar-menawar dengan hukum hakam Allah. Walau sekecil mana pun asalkan benda tu benda yang diperintah, tak ada tawar-menawar. Benda tu di bawah mahkamah. Mahkamah ni benda tetap. Tak boleh nak ubah. Tak boleh nak minta kurang. Mudah-mudah nak buat. Mudah-mudah ya. Seni. Ayah katakan jalan tu. Ni kau mudah-mudah belaka tu. Ayah kata. Aduh. Kalau tak mudah kat ayah kata nak tu nak tak boleh buat email ke di mana kan nak tak faham tu. Kan ayah? Boleh hati ni boleh. Boleh dia ni kau apa? Nak dengar baca win satu jantik ni tu. Lagu tu. Sudah lah.
Inilah benda yang Allah Ta'ala suruh molek lah. Bermakna, jadi natu kita nak jadi email tak boleh berjemaah kau tok tua. Allah subhanallah. Bukan kan anak wayak tu. Ada saksi orang tua. Jemaah kita kata, Keng kak, pandai kak. Okey, terima kasih. Jazakallah khairan kasirah. Buat perhatian dah. InsyaAllah. Adik kakak akan dapat ilmu. InsyaAllah. Biar kita mikir orang-orang laki-laki. Kita ramai jemaah. Mau ayuh sendiri. Nikah sore. Lagu tu nak jadi email tak boleh. Gaya-gaya nak cari email sore dalam kampung. Jadi email pun nak tak boleh. Gege pakor bakok tu. Nak tak email sore pun tak boleh dalam kampung. Apa? Nikah sepasal nak jadi email tak boleh di rumah. Nak jadi email kau tua tak boleh. Lepas tu ramai-ramai semua puluh-puluh pasal nikah tu sore pun tak boleh nak jadi email di masjid. Gege riuh cara kau email nak pilih. Subhanallah. Okey, kan nak pergi pada seterusnya. Jemaah fikir diri dah. Jemaah fikir di tempat masing-masing di kampung kita. Pada yang seterusnya, macam mana? Yelah, macam mana nak ikut jalan lurus. Dah nanti mata. Ada terlepas tak? Muka surat 3 tadi. Kalau kita kerabak, yelah dah sepung. Adik kakak jemaah perhati. Kalau kita kerabak, kalau kita ibu bapa, kalau kita orang kampung, tidak tahu dengan jelas hukum hakam syariat, agama Islam, tidak tahu dengan terang dan jelas hak mana hak syariat, hak mana hak adat. Lagu mana agak adik kakak? Kalau kita ayah mak mikir, jemaah dalam TikTok semua mikir. Lagu mana? Kalau kita nikah kahwin, tak tahu hak adat, tak tahu hak syariat. Lagu mana? Ni yang jadi bubur kacang habis ni. Lebih pada suruh. Kalau jadi suruh pun sedap agak boleh makan. Kau ke mana mak? Lebih pada suruh nak makan tak boleh. Kucing lembek. Syariat pun tak tahu, adat pun tak tahu. Lagu mana cuma agak-agak tu mikir. Jadi, maka korobak itu akan tergelincir kepada perkahwinan mengikut adat. Itulah adik kakak. Dengar sendiri. Kalulah kita jemaah kampung, kita kerabak, kita ibu bapa tak tahu dengan jelas hukum hakam syariat, hak mana hak adat, hak mana hak syariat. Ya Allah, maka kita kerabak akan ikut jalan cara akan tergelincir pada cara perkahwinan mengikut adat. Lagu mana adik kakak? Bukan perkahwinan ikut syariat. Dengan itu, tidak akan fikir salah betul di dalam syariat Islam. Hak ni, hak duk berlaku ni adik kakak. Sebab tergelincir, buat perkahwinan ikut adat, akan bercanggah dengan syariat. Nikah kahwin tadi tu, sebab ikut adat, dengan sendiri akan bercanggah dengan syariat. Di mana cara adat akan menguasai. Yang ni duduk di atas daripada syariat. Hak tu kita pilih adat duduk depan daripada syariat. Lagu mana adik kakak? Kalau kita nikah kahwin anak cucu kita, ambil hak adat duduk depan, duduk di atas, hak syariat ikut belakang. Moga tak tahu. Moga tak boleh nak beza. Moga syariat berkaitan dengan munakahat nikah kahwin kita tak belajar. Kita nak beza tak boleh. Kalau lagu mana mak ayah setakat ni? Mak ayah faham. Contoh di segi pakaian nikah kahwin, pakaian pengantin. Lagu mana duk tengok-tengok kita pergi duk ngelak di tempat kenduri nikah kahwin jemaah adik kakak dalam TikTok. Di segi pakaian baju gaung, hak tu saja hak paling mudah. Di segi pakaian kita ambil nikah kahwin orang-orang ni. Ikut syariat ke tak pakaian saja.
Hok gaung, hok lerek. Macam dengan penyapu tu. Jutut sapu tanah tu. Pakai ye hok siapa tu? Ayah kata Kristian. Ayah kata. Jelas tu ayah. Kalau ayah boleh fikir betul, tu adalah jalan cara pemakaian orang-orang Kristian masa dia nak nikah pasangan dalam gereja. Hak pakai mahkota ya juga. Tapi di segi pakaian gaun hak selerik tu, labuh tu. Hak pakai dalam gereja nikah tu. Kita duk amal pakai learning tu, kita ikut syariat ke kita ikut orang gapo? Cuma kita kata bukan saja-saja tu Cuma kita kata ada sebab ditegah dengan tegah oleh Rasulullah. Jangan kamu tiru cara orang kafir. Tak kira dalam bidang gapo. Tak boleh kita nak tiru. Lebih-lebih lagi Rasulullah royak. Royak tadi tu benda-benda kaitan dengan ibadah. Ibadah orang kafir amal buat, kita jangan tiru. Benda-benda terlibat dengan ibadah orang kafir dah dia panggil adik kakak. Rasulullah tak lagi dengan tegah jangan kita tiru serupa dengan orang kafir buat. Tegah tu. Lepas tu kita nikah saning tu kita tiru pakai gaun selerik tu, bermakna kita ingkar hak Rasulullah. Betul tak adik kakak? Pahala jadi lagu mana? Jadi lagu mana? Persoalannya. Nah, jadi lagu mana? Jemaah kita kata jolo kak dia. Orang lah ni ikut adab belaka. Jolo dah. Ni sokongnya jemaah kita dalam TikTok. Terima kasih jemaah. Betul tu kak nak. Kak dia. Okey, terima kasih jemaah. Itulah benda yang kita perlu fikir. Tapi benda tu tak saja-saja masalahnya. Adik kakak dosa atas kepala kita. Jemaah kita dari TikTok lagi kata Mami Barakah. Mami Barakah. Tak ada barakah. Jemaah kita kata. Jemaah kita kata tak ada berkat. Muka duk tiru orang kafir. Langgar, ingkar hak Rasulullah. Betul tak? Di segi pakaian je kita langgar dah. Pakaian pengantin dia panggil. Hak tino, hak beratnya, hak perempuan. Lagu mana adik kakak mikir? Nak kau tiru lagi? Nak kau buat lagi? Silakan lah. Lepas pada ni nak buat, nak amal juga kak. Pakai di segi pakaian tu. Sebab terang-terang dah benda tu pelanggaran hukum syariat Rasulullah. Pelanggaran hukum syariat Allah Ta'ala. Di segi pakaian, benda hak tak boleh tawar-menawar tu kita buat boleh. Sebab apa? Bermakna kita ni mencabar agama kita sendiri. Nampak dah tu? Kita yang perusak agama kita sendiri. Inilah dosa besar ni adik kakak. Kita perusak agama sendiri. Berasal lagu mana sebenarnya kita? Lah ni banyak benar berlaku jemaah kita kata. Sebab kita tak belajar adik kakak. Pucuknya tak belajar Yang kedua tak ada orang ngajar. Tok Imeh sendiri pun tak ajar jemaah-jemaah kampung puluh-puluh tahun bertukar Tok Imeh pun support tu kok. Duk ngelek kita kau pergi duk makan gula aja. Tegur ajar duk. Tak ada lagi lah setakat ni. Ada tak mak orang tegur ajar? Nikah kahwin? Ayah? Tak ada ayah kata. Inilah sebenarnya benda paling besar, paling mustahak. Tapi bapa jadi tutup puak-puak kita. Inilah yang dia panggil kita. Inilah yang panggil setan. Suruh kita berdosa belaka. Pakat dosa lah sikit sore weh. Tu benda. Dosa ni ingat ke? Sore ke kena? Kalau subahat belaka kena. Subahat ni maksudnya sokong lah. Kita sokong. We sokongnya. Dia panggil subahat. Kita tak ada kata. Kita tak ada royak. Kita duduk senyap dia. Tapi ikut. Tu subahat. Tak boleh, dek kakak. Lepas nak mana tu? Kita nak atasi masalah ni. Kita duk belajar-belajar ni bukan nak suruh sakit kepala. Bukan nak menyekat kita. Sebab hukum hakam Allah Ta'ala. Kita kena patuh. Jangan kita ingkar.
Kita nak faham dulu. Lepas tu kita kena beki. Beki dah tu ayah kata. Joget gapo nyanyi gapo ayah kata. Joget karaoke kau berat. Masuk majlis. Dikir barat kau berat. Tak ada lah ni banyak benar berlaku. Tak ada tu gapo cuma. Tak ada maksudnya. Tak ada tu maksudnya tak ikut lah. Tak ikut syariat kau mana adik kakak kata tu. Jemaah kita daripada Malaysia ni. Tak ada ikut syariat. Pas kau buat dikir barat, nyanyi karaoke. Apa tu ada ke dalam syariat kita Rasulullah suruh? Hak sebenarnya. Benda tak ada pun dalam syariat kita. Hak ni duk disibuk bid'ah ni patutnya kita sibuk sini. Biar duduk tupu pada nikah kahwin. Kita royak sore bid'ah, dua bid'ah. Padahal lah dengan perbuatan tu. Kau mana mak? Padahal kita pakat kata bid'ah berlaku baru pakat tak buat. Ni pakat tak bid'ah, pakat suka, pakat Allah. Pakat naik angin. Berhamak-olok pula. Pakat kata bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Tahlil bid'ah. Hak tu tak ada duk sebut bid'ah. Buat molek-molek Allah. Tu email sendiri pun pergi. Tak pergi tak boleh moga orang jepuk. Ke lagu mana. Tapi kita khabar kedok kita tu. Tugas kita tu. Saat ni ngoyak dah tu email. Tugas besar dia gapo. Amanah orang kampung. Sepatutnya orang kampung dapat ilmu daripada dia. Mengajar nikah kahwin ikut syariat lagu mana. Yang Rasulullah nak. Yang Allah Ta'ala kendak nak. Seperti yang disebut dalam puluh-puluh tempat dalam Quran. Supaya kita ni. Nah. Okey, seterusnya. Kan nak pergi pada seterusnya. Takut tak ada. Dia kata sini. Maka. Kerabat itu akan tergelincir kepada perkahwinan mengikut adat. Baca dah sana tu tak? Dengan itu, macam mana nak ikut jalan lurus? Di dalam munakahah. Lagu mana kita nak ikut jalan lurus dalam munakahah? Kalau jemaah kampung, ibu bapa kerabat tidak belajar munakahah bersyariat. Nak ikut mana? Hak sana seperti kan anak dia sebut kan ni. Nak ikut lagu mana syariat jalan lurus. Munakahah. Moga kita jemaah kampung. Kita ibu bapa. Kita tok nenek. Kita kerabat. Kita nak nikah. Tak belajar munakahah bersyariat. Kau duduk gegeriuh. Kau duduk baloh lah. Mong nak buat gitu. Aku nak buat gini. Kau lagu mana? Agama tak tahu belaka. Tu benda. Jelas situ. Cuma kita kata pakak sokong. Hak sani lah tu. Maksudnya pakak sokong. Bukan pakak suruh lari dak. Cuma kita kata kocai krap. Tuk tang. Jolo. Okey, terima kasih cuma dalam rumah biru baru. Rumah biru pula. Rumah TikTok baru. Okey, seterusnya. Takut tak ada gelap kuning. Tadi kita berhenti dah lah. Macam mana otak fikiran jemaah? Terutama yang buta syariat nikah kahwin. Kalau orang alim, kalau tok guru, kalau tok imam di satu-satu tempat, tidak semarak ke hukum hakam perkahwinan mengikut syariat. Gimana adik kakak? Macam mana otak fikiran kita jemaah? Terutamanya kita jemaah buta syariat pernikah kahwin. Kita jemaah ramai-ramai ni jahil buta syariat nikah kahwin. Lagu mana, macam mana otak fikiran kita? Kalau orang alim, kalau tok guru, kalau tok imam di satu-satu tempat, tak semarak, tidak semarak ke hukum hakam perkahwinan mengikut syariat? Lagu mana kita nak jadi? Jemaah kampung nak jadi kan? Kalau dia tak royak. Orang alim tak royak. Turu tak royak. Timel tak royak. Kita jemaah kampung lagu mana jadi? Pakak sesak belakang. Lagu mana adik kakak ya?
Jemaah dalam TikTok belakang, mak ayah. Kita pakat jadi sesak. Pada mulut jemaah yang tidak tahu munakah bersyariat, akan penuh-penuh mulut. Duk kecek perkahwin ni ikut sunnah. Nikah ikut sunnah. Tengok tu. Kita mulut-mulut jemaah ni, hak tak tahu munakah nikah kahwin ikut syariat. Kita mudah-mudah ya kata penuh-penuh mulut. Kecek. Ikut sunnah, ikut sunnah. Tak khabar kita tadi ikut adat aja. Pada hakikat sebenar. Bukan agama. Betul atau tidak ikut sunnah Rasulullah dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kita tak tahu. Kita hanya mulut yang kata ikut sunnah, ikut sunnah. Tapi pada hakikat sebenar, kita jemaah kampung, betul atau tidak ikut sunnah Rasulullah. Sebab di segi pakaian kesalahan dah. Dan tidak ikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pula nyanyi dalam majlis nikah kahwin. Ada pula muzik, karaoke, gege-geyuh dalam majlis nikah kahwin. Dua tepat dah kesalahan. Okey. Bila jahil nikah munakah, bila kita jahil munakah nikah kahwin, yakni ilmu munakah hanya tahu secara pengalaman daripada tok nenek. Kita tahu ilmu nikah kahwin daripada pengalaman tok nenek kita. Secara pengalaman tok nenek. Pengalaman daripada orang kampung. Korobak hak tua-tua. Duk buat. Pengalaman daripada pergi menolong. Buat walimatul urus. Dan pengalaman majlis perkahwinan pada anak cucu. Dan pengalaman pada kejadian kita sendiri sahaja. Panjang. Bermakna ilmu munakah kita tahu secara lagu tu je saat ni. Secara bukan tahu mengikut jalan syariat Islam, tapi mengikut pengalaman. Secara kita tengok pengalaman daripada tok nenek kita buat. Pengalaman daripada orang kampung kita buat. Pengalaman daripada kerabak hak tua-tua duk buat. Pengalaman daripada kita pergi menolong buat walimatul uruh rumah orang. Pengalaman daripada majlis perkahwinan pada anak cucu kita. Pengalaman pada kejadian kita sendiri sahaja. Hak kita daripada diri kita, pengalaman daripada berlaku atas diri kita tu. Pengalaman tu yang kita dapat ilmu tu. Hak tu je kita tahu. Lagu mana adik kakak agak-agak. Hak dalam tak tahu. Hak dalam sunnah, hak dalam hadis tak tahu. Pada hak kita alim ulama pakat tak tahu. Ini bahaya ni adik kakak. Pada keadaan sebenar kita tahu atau tidak hak mana hak syariat, hak mana hak adat, hak mana hak betul, hak mana hak salah. Tahu ke tak adik kakak kita sebenar? Kalau kita tak belajar syariat, kita tak reti nak ukur hak mana hak adat, tak tahu hak mana syariat. Kalau orang tak royak, tak ajar, tak reti nak mikir di segi pakaian. So, kesalahan kalau orang tak royak. Panjang lebar tu adik kakak. Jadi kalau kita tak tahu, kalau kita pada keadaan sebenar, kita tak tahu atau tidak, mana hak syariat, mana hak adat, mana hak betul, mana hak salah. Lagu mana agak adik kakak? Sebab buta hati pada ilmu. Sebab buta hati pada ilmu munakah bersyariat. Maka nikah kahwin dibuat ikut jadi. Maka keberkatan perkahwinan amanah daripada Allah Ta'ala tidak akan jadi berkat pada keadaan yang sebenar. Agak adik kakak. Sebab kita butuh hati pada ilmu munakah. Sebab perkahwinan ni adalah amanah. Kalaulah kita tak betul cara, jadi tak berkat.
Lagu mana adik kakak? Mana Allah Ta'ala suruh buat lagu ni. Dalam Quran, arah. Cara nikah kahwin. Kita pergi buat kok cara lain. Lepas tu lagu mana agak jadi. Kita buat ikut cara lain lagu mana? Ikut nafsu kita nak buat. Bukan ikut syariat Allah. Buat mudah-mudah pada syariat Allah. Lagu mana agak adik kakak jadi? Sikit lagi 10 minit lagi kita berhenti adik kakak. Jadi dia kata sini ni jadi tak berkat ni. Kalaulah sekiranya kita nikah kahwin anak cucu kita, sebab kita butuh hati pada ilmu munakahat nikah kahwin, maka nikah kahwin anak-anak kita buat tadi ikut jadi. Bila buat nikah kahwin pada anak cucu kita ikut jadi, maka keberkatan perkahwinan anak cucu kita, amanah daripada Allah Ta'ala tidak akan jadi berkat. Pada keadaan yang sebenar-benar. Tak berkat pada keadaan sebenar-benar nikah kahwin anak cucu kita. Dah kita lawan arah Allah Ta'ala. Maksudnya, tidak akan kita melawan syariat Allah Ta'ala. Kita melawan millati Rasulullah. Maksudnya, tidak akan menuju kepada kehidupan perkahwinan yang mendapat pahala. Pahala berjemaah yang banyak. Tak akan siapa pahala berjemaah yang banyak perkahwinan kita. Anak cucu kita. Hanya dapat menyelesaikan masalah nafsu syahwat anak cucu je. Hak karut sahaja. Hanya dapat menyelesaikan masalah nafsu syahwat anak cucu yang karut sahaja. Selepas tu jadi rumah tangga yang menyusahkan, bukan menyenangkan. Lepas nikah jadi guano. Persoalan. Masa nak nikah gari-gari, nak selesai nafsu syahwat anak cucu kita. Lepas nikah lagu mana jadi. Jadi rumah tangga yang menyusahkan, bukan menyenangkan. Terik-terik. Tak berkat. Kalau tak ikut syariat, tak ikut syariat Allah, tak ikut sunnah Rasulullah, akan jadi tak berkat. Jadi, kenapa jadi susah? Kenapa jadi tidak senang bila tak berkat? Kenapa jadi macam-macam masalah lepas nikah? Hanya sekejap saja molek lepas nikah. Lepas tu macam-macam bencana. Hak tidak molek. Amat ibadah. Koh karut. Hak amat ibadah. Minta maaf dah jemaah dalam TikTok. Kanak tak boleh terima dah. Tak boleh masuk dalam live. Kanak nak turun dah. Kanak ngajar ni. Okey. Seterusnya. Adik kakak kena faham. Lepas pada nikah. Nikah anak cucu. Kita nikah anak cucu nak selesai nafsu anak cucu kita. Lepas pada nikah tu jadi, maka selepas tu jadi rumah tangga anak cucu kita lagu mana? Yang menyusahkan, bukan menyenangkan. Kenapa jadi susah? Kenapa jadi tak senang? Pasal kita tadi, moga kita selesai nafsu syahwat aja sani. Bukan kita selesai syariat. Amanah Allah Ta'ala. Sebab tu yang jadi susah, tak senang. Jadi macam-macam masalah. Sekejap je molek. Lepas pada tu, macam-macam bencana, kesusahan. Hak tak molek, mari. Amat ibadah, kau karut, kau tak jadi. Sebab perkahwinan tidak berkat. Perkahwinan tidak berniat. Nak sempurna. Nak menyelesaikan amanah Allah Ta'ala. Hanya duk nampak daripada pihak hak tina. Hak sebelah jatah. Sebelah hak ibu bapa. Dengan niat. Nak selesai ada. Bukan agama. Tengok tu. Yawi sebab. Sebab perkahwinan tak berkat tadilah. Perkahwinan tidak berniat nak sempurna amanah Allah Ta'ala lah. Hanya duk nampak daripada pihak hak tina, daripada pihak sebelah jatah, sebelah hak ibu bapa. Dengan niat nak selesai adat, bukan agama. Hidup lagu tu boleh gapo? Hidup boleh. Tetapi, tengok hidup tu boleh sunnatullah. Hidup-hidup tu di segi ketetapan sunnatullah boleh. Tetapi hidup duduk di dalam
sunnatullah saja. Yakni mengikut jalan yang telah ditetapkan. Tapi rahmat dan berkat tadi terjauh. Hidup seperti orang kafir. Allahu Akbar. Bekerja boleh makan. Bekerja tu boleh makan. Dia kata. Tu di segi sunnatullah. Kerja-kerja boleh makan. Tapi rahmat tak ada. Berkat tak ada. Terjauh daripada rahmat dan berkat. Supaya hidup orang kafir. Tu maksud dia. Lagu mana mak ayah. Jemaah dalam TikTok belakang. Berasa mikir kedok tu. Sunnatullah asalkan kita kerja, boleh makan. Mengikut sunnatullah ketetapan Allah Ta'ala. Aja kerja je. Tapi berkat hidup, rahmat hidup dah terjauh. Jadi terjauh. Allah Ta'ala tak bui supaya hidup orang kafir kita. La ilaha illallah. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Ayah kata gana? Hidup makan saja, untuk makan saja. Ayah kata untuk makan saja. Kerja untuk makan. Tu yang panggil hidup seperti binatang. Na'udzubillah. Kan nak sebut ni seperti Allah Ta'ala sebut berat lagi dah. Kan nak royak suduh mudah mikir. Hidup seperti binatang. Asalkan cari yang boleh makan. Tu benda. Takutlah kita, adik kakak. Benda-benda ni yang lah kita buat main-main, buat mudah-mudah. Bekilah kita ramai-ramai. Lagi sekali kita pakak fikir. Yang ni fikir apa? Fikir aku ni tahu betul atau tidak munakah mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni ikut kedok. Aku ni kita fikir aku ni betul atau tidak. Munakah nikah kahwin ni? Ikut kehendak yang Allah Ta'ala nak. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fikir kita ikut sungguh kehendak Allah Ta'ala suruh. Syariat dia. Tanya, fikir sendiri. Tanya hati sendiri. Aku duk buat ni, kalau ikut syariat jadi berkat. Kalau bercanggah dengan syariat Allah, ikut nafsu syahwat, tak lama akan bertemu bala bencana. Gapo bala bencana? Yakni susah dan masalah. Fikir kedok adik kakak kita ramai-ramai. Kalulah kita lelah ni fikir, sebenarnya tidak boleh nak berdoa. Sebenarnya tidak boleh nak berdoa. Tidak boleh nak tumpukan hati kepada niat kita yang sebenar. Kalau kita tidak tahu, tidak belajar munakah. Boleh faham tak tu? Sebab itulah kita nak nikah tadi tak berdoa. Maya hajak pun. Tak. Maya ajak ke tak? Maya. Ayah kata maya. Maya ajak harga apa? Ayah kata kena? Nak wis seni. Ayah kata maya ajak. Umum ya. Tapi hak nak nikah tu, reti ke tak semaya? Masalahnya. Ibu bapa je panggil maya ajaknya. Diri dia sendiri. Dua-dua nak nikah tu, reti ke tak semaya? Ayah kata ada hak reti, ada hak tak. Tapi, itulah maksudnya. Ni masalahnya. So kita mikir. Sebenarnya kita, kalau hak reti, alhamdulillah adik kakak, ayah mak. Sungguh-sungguh kan nak syukur. Kita belakang-lakang ni boleh syukur kalau reti. Sebab apa? Dia boleh bawa diri. Dia boleh menyelamatkan diri dia sepasal suami isteri. Kalau hak reti. Hak kita duk kecek sani ni, berjejer sani ni, kepada kita hak tak reti ni nak buat lagu mana. Kalau duduk dalam hidup tak berkat, tidak ada rahmat Allah, duduk seperti orang kafir hidup. Lagu mana? Akan bertemu dengan lama, tak lama akan datang tu. Akan bertemu dengan bala, akan bertemu dengan susah, akan bertemu dengan masalah. Dan berlaku kedok persoalannya hak lepas-lepas. Hak kita duk buat-buat dah. Berlaku kedok benda tu. Bencana yang Allah Ta'ala royak. Sebab, wajib berlaku. Apabila Allah Ta'ala kata saat ni, ya wajib berlaku bencana tadi. Tidak akan, ya panggil, kalau kita ingkar, ya hukum Allah Ta'ala ni ya berjalan.
Ya berjalan bila? Bila kita nikah kahwin, ijab kabur tu. Ada akad nikah. Malam akad nikah sudah. Sudah nikah, sudah gapo. Situ start dah. Berjalannya hukum hakam syariat Allah pada pasangan suami isteri tu. Siapa yang mati? Siapa kita mati? Seterusnya, kalau engkau terhukum pada kafir setelah berimeh. Tengok dalam Quran. Kan akan baca sebelum kita turun live. Kalau engkau, Allah Ta'ala suruh, terhukum pada orang kafir setelah berimeh, jemaah adik kakak boleh tengok buka Al-Quran dalam hal munakahah. Nombor 1. Surah An-Nisa ayat 3. Boleh dan kena berkahwin kalau sempurna. Kalau sempurna. Kalau tak sempurna, jangan. 1. Yang kedua, surah An-Nur ayat 20 dan ayat 32. Ketetapan jodoh, takdir, kalau tidak mampu. Ketetapan jodoh, yakni takdir. Kalau tak mampu, jangan. Yang ketiga, surah Ar-Rum ayat 30. Manusia dilahirkan di fitrah. Manusia dilahirkan ada fitrah. Tetapi kena jaga fitrah. Yakni apa fitrah? Agama dan nafsu. Tu dalam surah Rum ayat 30. Kita manusia dilahirkan ada fitrah masing-masing. Tetapi kita kena jaga fitrah kita. Apa maksud fitrah tu? Agama kita, nafsu kita. Dan yang seterusnya disyariatkan wajib kena ikut. Yang keempat, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Pertunangan. Allah Ta'ala royak. Ayat 235 tu Allah Ta'ala royak pertunangan. Surah Al-Baqarah. Yakni persediaan dan peraturan. Tengok molek huduh. Terutama tengok molek huduh tadi hak agama. Hak belajar dan amal ke ayat 235 Al-Baqarah. Masa tunai. Maksud sini Allah Ta'ala kata masa tunai tu kedua-dua belah pihak kena buat persediaan. Iaitu sebelah kedua-dua pihak, ibu bapa tengok molek huduh hak jatuh, molek huduh hak tina, terutamanya hak agama dia. Dalam apa? Dalam hak agama. Belajar dan amal kedok dalam hak agama. Tengok dalam ayat 235. Terutamanya solat fardu 5 waktu dan membaca Al-Quran. Tengok tu. Tengok kedok. Masa tunai lah tu. Bukan tunai so gi mari. So bebas. So tengok di segi agama. Ya tak boleh. Bukan kebebasan. Ni kita salah anggap. Tunai sudah boleh nak bebas. Bukan. Masa tunai tu masa kena tengok. Molek huduh. Hak nak jadi tok lelaki. Hak nak jadi bini kita. Hak nak jadi natu kita. Hak nak jadi biasa-biasa kita tu. Lagu mana di segi agama dia. Tu maksudnya Al-Baqarah ayat 235. Kita ingkar. Situ kita ingkar dah. Di segi pertunangan. Kita ingkar. Tak faham. Tunai yang dikehendaki Allah Ta'ala. Berat kita. Nombor 5. Ni kan nak sama sikit lagi. Apabila tunai boleh pergi bebas. Ikut nak mari ambil. Ikut nak pergi jalan mana. Ikut nak tubik pergi ke mana-mana. Bermakna kita ingkar dah pada 235 Al-Baqarah. Macam we lesen ke anak cucu kita tunai tu. Bukan lesen. Tunai. Bukan nak jaga. Tak betul sebenarnya kita. Lagu mana jemaah dalam TikTok? Assalamualaikum. Apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak turun dah lah jemaah. Tazkirah nak habis dah. Kan ada royak baca. Suruh rujuk tengok munakahah perkahwinan.
Kalau engkau terhukum pada kafir setelah berimeh. Kalau engkau ayat-ayat Quran yang kau nak duk baca saat ni. Bahagian nikah kahwin, munakahah. Nombor 5. Tengok surah Al-Baqarah ayat 240. Perihal memilih perempuan dan lelaki mengikut syariat. Kita nak pilih hak jantan, nak pilih hak tina, kita ikut hak syariat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Allah Ta'ala suruh pilih ikut syariat. Kita pilih orang nak jadi bakal bini. Bakal tu lelaki, pilih kedua orang yang mengikut syariat. Kalau kita ingkar, bermakna kita lawan surah Al-Baqarah ayat 240. Dan yang nombor ni. Okey, dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah. Kalau nak memilih jodoh, mesti utamakan kepada ad-din. Kita buat ke tak? Dalam sunnah Rasulullah tu. Tengok tu. Kita langgar berapa perkara dah. Nombor ni, surah An-Nisa ayat 25. Kalau tidak ada harta, nak kahwin, mas kahwin dikurangkan. Mas kahwin hendaklah dikurangkan. Tetapi agama tidak boleh tawar-menawar. Tengok tu adik kakak. Surah An-Nisa ayat 25. Kalau tidak ada harta nak nikah, mas kahwin tu boleh kurang. Boleh tawar-menawar. Tapi dalam agama, tak boleh nak tawar-menawar. Kenapa tu mak ayah jemaah dalam TikTok? Tak pandai semaya pun tak apalah. Tak boleh nak tawar-menawar gitu. Tak pandai semaya pun tak apalah. Moga pitih banyak, kaya, ada harta, ada kereta motor, ada rumah. Jangan. Kita nak tawar-menawar gitu kalau agama tak sepenuh. Jagalah kitanya. Deh. Tengok pula ayat Quran. Kan nak baca seterusnya. Dalam nombor 7. Surah An-Nur ayat 30-31. Hukum melihat lelaki perempuan. Tidak boleh bebas. Hukum melihat lelaki perempuan tidak boleh bebas. Bermakna Allah Ta'ala sekat dah sini. Boleh tengok tu tengok. Nak heret. Gi mari tu. Tak boleh bebas. Tengok tu. Biasa dah kita muamalah ni. Tapi nak bawa bebas gi mari tu. Seperti petunenge tu. Macam buat lesen. Boleh pipin gi mari tu. Kita tak boleh. Surah An-Nur ayat 30-31. Boleh faham tak tu dak adik kakak? Dan yang seterusnya. Orang nak bear dah. Kan nak pun habis sikit lagi. Surah An-Nisa ayat 34. Tanda tu adik kakak. Kewajipan suami isteri dalam rumah tangga. Allah Ta'ala royak juga. Allah Ta'ala ajar. Cara kewajipan suami isteri dalam rumah tangga. Tengok pula nombor 9. Surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 33 ni. Ukuran. Surah Al-Baqarah ayat 233. 233. Okey. Jemaah tanda. Ukuran nafkah dan nafkah pada keluarga. Tengok Allah Ta'ala royak belakang. Cara ukuran nafkah pada keluarga. Ni surat ta'liq tu ada dah sebut tu adik kakak. Masa akad nikah, sudah akad nikah tu. Baca surat ta'liq tu. Cara gapuhan nafkah pada keluarga. Ukuran nafkah lagu mana. Okey, itu surah Al-Baqarah ayat 233. Dan yang ke-10, surah Yusuf ayat 28 ayat 30. Wajib kena tahu kerana perempuan perlu ajaran suami. Tengok tu. Surah Yusuf ayat 28 30. Wajib kena tahu. Apa? Ya royak. Orang tina ni lemah. Tok laki kena tegur ajar. Terutamanya tegur ajar dalam bidang ilmu amal ibadah. Nampak dah tu? Jemaah adik kakak. Ilmu menggunakan nafkah. Kena reti.
Membelanja nafkah tu kena reti ilmu tu. Lagu mana cara nak belanja. Jadi tok lelaki kena ajar kepada bini bila ia beri nafkah. Atas gapo tak boleh guna nafkah tu tadi. Tengok tu. Akhir sekali, tengok. Hak amal ibadah. Tok lelaki kena ajar. Wajib nah. Cuma adik kakak. Ni bini nak pergi masjid pun lari. Tak pergi. Kemana kak? Bagaimana cerita adik kakak tu? Baik, habis. So lagi, nombor 11. Akhir sekali penutup kita. Surah An-Nisa ayat 3. Hak alih atas tadi. Berkahwin lebih daripada satu. Tani hak An-Nisa ayat 3 juga. Ayat tentang boleh dan kena berkahwin. Boleh, kena nikah. Kalau sepenuh tak boleh. An-Nisa ayat 3 juga. Berkahwin lebih daripada satu. Syarat berkahwin ialah tapi kena ikut syarat. Berkahwin lebih daripada satu tu, kita kena ikut syarat. Dalam ayat An-Nisa ayat 3 tu. Allah Ta'ala royak, ikut syarat. Dan berpoligami. Begitu juga berpoligami. Ayat 128 surah An-Nisa juga. Ayat 129 ayat An-Nisa juga. Poligami. Lagu mana nak poligami? Allah Ta'ala royak ajar juga. Dan lain-lain lagi, adik kakak rujuk Al-Quran munakahah. Panjang lebar. Ni kan nak royak contoh sebelah jenis. Sebelah surah tak ada masa. Adik kakak deh. Bermakna semua nikah kahwin. Nak royaknya, Allah Ta'ala royak belaka ke kita. Ajar belaka dah ke kita. Start pada tunai masa risik-risik lagi. Tapi bapa kita terlepas pandai bak nikah kahwin. Lagu mana mak? Jemaah adik kakak dalam TikTok belaka. Tu benda. Jadi kan nak kena berhenti sini dulu. Untuk kita mikir hari ni, fikirlah dulu kita masing-masing. Masa apa sikat dah kita nak masuk ngorek jemaah kita macam-macam ada urusan. Alhamdulillah Allah Ta'ala reda boleh sempurna ke tazkirah pada pertanding. Pukul 4.30 tadi. Mula ke 4.30 lebih lah. Sampai pukul 10 minit. Alhamdulillah. Jadi kan nak berhenti sini dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lama. Ayah, kan nak berhenti dah Jumaat sini dah. Kan nak lupa nak oyak ke ayah.